Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Manisa bersama ahli kemudian saya Hemarani dan Muhammad Zakwan Aiman. Kempen Air Bersih 2021 di UIN 022 Komunikasi dan Penyiaran Islam, Pensyarah Puan Nur Hayati Fatmi binti Talib. Si kandungan kami adalah apa itu dadah, jenis-jenis dadah, apa itu AADK dan syarat-syarat AADK serta tingkah laku. Seterusnya ialah dadah dan jenis-jenis dadah. Apa itu dadah? Dadah ialah sebarang bahan kimia yang digunakan pada tubuh manusia atau haiwan untuk menyiasat, merawat atau mencegah penyakit. Dadah juga akan mengakibatkan ketagihan, kemerosotan kesihatan atau keruntuhan akhlak pengguna apabila dimakan atau diminum atau dimasukkan ke dalam badan dengan tidak mengikut peraturan. Terdapat 7 jenis-jenis dadah. Yang pertama adalah dadah opiat, kedua dadah stimulan, ketiga dadah ganja, keempat dadah depression, kelima dadah hallucinogen, keenam dadah inhalant dan ketujuh adalah dadah ketum. Dadah opiat dan kesannya. Opiat adalah campuran yang diperolehi daripada biji popi. Opiat berasal dari candu opium yang diperolehi dari sejenis tumbuhan yang dikenali sebagai Papaver somniferum. Candu ini mengandungi pelbagai bahan yang berbeza dan kemudiannya diasingkan dan diproses menjadi morfin dan kodain. Jenis-jenis dadah opiat. Opium, candu. Candu adalah sejenis narkotik yang mempunyai fungsi menekan dan memperlahankan aktiviti sistem saraf tunjang. Manakala heroin adalah dadah jalanan yang paling kerap disalahguna oleh penagih dadah di Malaysia. Heroin adalah dalam bentuk tulen, serbuk putih pahit yang merupakan pokok yang terhasil daripada pemprosesan morfin. Heroin mempunyai kekuatan berkali-kali ganda morfin. Morfin adalah sejenis alkaloid yang diperolehi setelah diproses daripada candu mentah. Dalam pasaran gelap, ia selalunya dikenali sebagai morfin mentah, BS morfin, morfin sulfat atau morfin hidroklorik. Kodain. Kodain adalah bahan alkaloid yang wujud secara sebujadi di dalam candu. Walau bagaimanapun, kebanyakan kodain di pasaran adalah dihasilkan daripada morfin. Dalam bidang perubatan, kodain digunakan untuk meredakan kesakitan sederhana dan sebagai ubat batuk. Dadah opiat, ia menyebabkan keadaan menjadi euforia atau rasa tenteram dan selesa berlebih-lebihan, menjadi gelisah, berasa loya dan muntah-muntah. Pada masa yang sama akan menjadi ngantuk. Pernafasan menjadi menurun dan menjadi sesak, boleh menyebabkan maut. Dadah kedua adalah dadah stimulan. Stimulan jenis amfetamina ATS merupakan sekumpulan jenis dadah perangsang yang bertindak ke atas sistem saraf pusat atau central nervous system. Ia merupakan sejenis dadah sintetik yang dihasilkan melalui tindakan bahan-bahan kimia. Jenis-jenis dadah stimulan adalah ekstasi. Ekstasi atau lebih dikenali dengan nama ubat goyang biji EPOC merupakan dadah sintetik yang bertindak balas ke atas otak dan merangsang aktiviti fizikal penggunanya. Amfetamin adalah stimulan sintetik buatan manusia. Pada masa ini, tidak ada ubatan yang mengandungi amfetamin yang didaftarkan dengan pihak berkuasa kawalan dadah. Dadah perangsang jenis amfetamin seperti methamphetamine atau syabu dan methylene dioxymethamphetamine adalah dadah yang sangat berbahaya. Amfetamin Ice, syabu, sejuk, batu. Methamphetamine hydrochloride merupakan satu jenis dadah yang berada dalam kumpulan stimulan. Ianya berbentuk kaca dan kadang-kadang berbentuk seperti tawas. Kesan dadah stimulan ni, kesannya adalah euforia, tidak ngantuk dan tidak lapar ataupun letih. Dadah ganja adalah nama saintifik dia. Ini adalah Cannabis sativa. Cannabis atau ganja merupakan jenis tumbuhan yang didapati tumbuh meliar di banyak tempat. Jenis-jenis dadah ganja adalah cannabis herba, resin getah cannabis, hashish, charas. Dan ini adalah gambar-gambar dadah ganjanya.
Kesan dadah ganjal ini dia mengubah persepsi mata dan jarak, mencatatkan daya ingatan jangka pendek dan koordinasi. Reaksi cemas datang secara tiba-tiba, cemas dan bimbang sehingga tidak terkawal lagi. Dadah depression. Kumpulan dadah depression ini penekan merupakan jenis dadah yang bertindak terhadap sistem otak sehingga membuatkan seseorang itu tidak menyedarkan diri ketika diambil secara berlebihan. Ia telah menjadi salah satu dadah yang disalahgunakan. Jenis-jenis dadah depression ini adalah pil tidur dan tranquilizer, dormicum, Upjohn, Dorini, Eramin, 5, Apo, Somis, Blank, Robert, Roshi, Button, Valium, Librium, Tozin, Driven, Xanax dan Lora. Pil Erimin 5. Erimin 5 sejenis sedatif yang kerap disalahgunakan oleh mereka yang menyalahkan kelab drugs untuk membantu mereka kembali ke kehidupan rutin. Penagih heroin juga menganggap Erimin 5 sebagai pengganti heroin apabila harga pasaran haram heroin tinggi. Rofinol sejenis sedatif yang sangat kuat kesannya sehingga ia kerap disalahguna di kelab malam bukan sahaja sebagai kelab drugs, bahkan juga sebagai rape drugs oleh perogol Rofinol. Boleh mengakibatkan kematian apabila disalahkan guna bersama alkohol. Kesan dadah depression ini ialah berasa hayal, berlebihan, terhuyung-hayang, pengecianan mata dan pernafasan terhenti. Dadah halusinogen. Halusinogen adalah sejenis dadah asli dan sintetik yang mengubah pencerapan deria, sensory perception dan pandangan visual. Ia menyebabkan halusinasi sehingga amat susah membezakan antara benar dan tidak benar. Jenis dadah halusinogen adalah mescaline, psilocin, ketamin, phencyclidine yang cerdas, dimethyltryptamine, lysergic acid diethylamide. Kesan dadah halusinogen. Pengambilan bahan ini boleh menjadikan penggunanya mengalami peningkatan keupayaan bersosial, tenaga, fizikal dan emosi. Pencerapan deria yang berubah seperti merasa memegang warna atau bunyi. Dadah inhalant. Dadah inhalant ini adalah bahan kimia yang mengandungi bahan psikoaktif yang dihasilkan daripada pelarut organik dan bahan meruap. Inhalant juga dikenali sebagai bahan hiduan atau sedotan yang mudah meruap, volatile. Ia dihidu atau disedot untuk menimbulkan kesan psikoaktif atau merangsang perubahan minda. Dadah inhalant ni adalah biasa barang-barang yang kita gunakan, contohnya macam WD-40 yang seperti ada dalam gambar inilah. Jenis-jenis dadah inhalant ini adalah pelarut atau cecair, bahan gas, aerosol dan bahan nitrik. Kesan dadah inhalant ini boleh menyebabkan kematian mengejut, kurang deria bau, hepatitis, denyut jantung tidak menentu, pembuangan urin dan najis secara tidak sedar, sesak nafas, sakit kepala, lemah otot, loya serta hidung berdarah. Dadah ketum atau nama saintifik pokok ketum ini ialah Mitraguna speciosa Corf. Suatu ketika dahulu ia banyak digunakan sebagai ubat radiasi untuk merawat penyakit. Jenis-jenis dadah ketum. Pokok malar hijau, daun berwarna hijau tua berkilat bunga kuning kecil. 2 jenis daun bertulang, satu berwarna merah dan satu lagi berwarna putih. Dikatakan yang berwarna merah mempunyai kesan halusinogenik yang lebih kuat. Kesan dadah ketum. Kesan pengambilan mitraginin yang berlebihan, rasa hayal, euforia, rasa pening, mengantuk dan muntah. Kesan buruk pengambilan ketum secara berlebihan, ia mengakibatkan ketagihan, bibir dan kulit menjadi kehitaman seperti kesan lebam dan terbakar terutama di pipi.
kulit menjadi kering, sembelit dan insomnia. Insomnia adalah gangguan tidur yang menyebabkan penderitanya sulit tidur ataupun sukar tidur ataupun tidak cukup tidur meskipun terdapat cukup waktu untuk melakukannya. Gangguan tersebut menyebabkan kondisi penderita tidak dapat melakukan aktiviti keesokan harinya. Ini adalah logo ADK, iaitu Agensi Anti Dadah Kebangsaan, National Anti-Drugs Agency, NADA, Malaysia. Agensi Anti Dadah Kebangsaan ADDK adalah sebuah agensi kerajaan di bawah Kementerian Dalam Negeri yang menguruskan hal-hal berkaitan penyalahgunaan dadah di Malaysia. Syarat kemasukan ADDK, kesukarelawan mahkamah sesiapa yang terlibat dalam kes kena ada positif result tanpa masa pusat ADDK membuat ujian kencing manis. Pesakit tersebut tiada perlu membayar untuk rawatan. ADDK akan mengeluarkan duit untuk bayar pesakit darah. Ahli keluarga tersebut boleh datang perjumpaan dengan ahli keluarga yang terlibat dalam kes dadah. Seminggu sekali boleh perjumpaan dengan ahli keluarga yang terlibat dalam dadah. Masa pertama bertangkal daripada polis dilarang ahli keluarga untuk perjumpaan selama tempoh 1 bulan. Rawatan aktiviti pesakit tersebut pemulihan selama 2 tahun di pusat, pembelajaran dari segi agama, keharmonian pesakit tersebut akan diberi kebebasan awam tempoh sudah habis masa 2 tahun. Lepas 2 tahun pesakit darah menghantar pusat darah anti dadah untuk lapor diri. Masa habis tempoh 2 tahun pesakit tersebut kena mengambil ujian kencing manis berterusan. Kalau ujian kencing manis positif, pertama diberi amaran. 3 kali tiada datang untuk ujian kencing manis positif diberi amaran. 3 kali tiada datang untuk ujian kencing manis mengambil tindakan syarat dan hukuman di bawah. Tingkah laku ada 3, iaitu tingkah laku kerajaan, tingkah laku ahli keluarga, tingkah laku kawan atau rakan sebaya. Tingkah laku kerajaan. Lepas ditangkap oleh polis, pesakit darah akan dihantar ke mahkamah. Kes akan sudah ditentu. Pesakit darah akan menghantar pusat pemulihan darah. Perintah mahkamah syarat keharmonian. ADDK akan membuat program ijra. Program ini lepas 2 tahun dapat kerja untuk pesakit darah yang mengubah diri sendiri. Tingkah laku kerajaan. ADDK memantau pesakit darah dan memberi rawatan tersebut. Segi pesakit dapat banyak manfaat dalam ADDK program membina seorang kerja dalam dunia ini, belajar tentang pendidikan segi agama dan ilmu. Tingkah laku ahli keluarga. Rumah tangga akan menjadi penanda perpisahan dan perceraian dalam kalangan ahli keluarga. Harta benda akan berkurangan atau habis terus seperti menjualkannya sedikit demi sedikit, menjatuhkan maruah keluarga dan mencemarkan nama baik keluarga. Harapan keluarga tidak dapat dipatuhi. Perselisihan faham antara rakan-rakan, menimbulkan sengketaan antara satu sama lain, menjejaskan kesopanan dan kesusilaan dan mengikut penerimakan. Ini adalah gambar ketika berada di AADK, di mana kawan kami telah melawat ke tempat AADK ini di pusat AADK. Ini adalah gambar-gambarnya. Ini adalah statistik penyalahguna dan penagih dadah seterbahan bagi tempoh Januari sehingga Jun 2020. Jumlah penyalahguna dan penagih dadah seterbahan 95,500 orang. Jantina lelaki 95.8%, 91,466 orang. Manakala perempuan wanita adalah 4.2%, 4,039 orang. Kategori pekerjaan swasta 24.6%, penganggur 23.8%, rencap atau sambilan 21.9%, buruh 14.7%, pekerja sendiri 12.8%, kerajaan 0.8%,
tiada pekerjaan 0.9%, tut 0.5%, pesara 0.04%, makalah bangsa Melayu 78.3%, India 5.9%, China 7.5%, 1.6 lain-lain, 1.8 pribumi Sarawak, 4.9 pribumi Sabah. Kategori umur 64.8% belia 19 hingga 39 tahun, 33.8% dewasa, tiada maklumat 0.1%, remaja 1.3%, 13 hingga 18 tahun, kanak-kanak 0.002%. Taraf pendidikan, peringkat sekolah rendah 8.1%, 62.4% peringkat sekolah menengah, peringkat pengajian tinggi 3.8%, 25.7% tiada pendidikan formal. Kategori dadah. Candu 0.1%, pil psikotropik 0.3%, lain-lain 0.6%, ganja 3.0%, opiat 35.7%, 35.7% opiat, dan akhir sekali 60.3% adalah amfetamin type stimulants. Ini adalah poster dadah membunuh, jauhi dadah. Say no to drugs. Kesimpulannya, dadah ini adalah benda yang sangat tidak baik dan membawa kesan buruk serta pada untuk kita semua. Oleh itu, kita haruslah berwaspada sebelum ingin melakukan sesuatu. Dalam hidup ini, juga kita perlulah menjaga tingkah laku kita. Jangan cepat berdaya dengan orang di sekeliling kita. Ketika hendak berkawan, carilah kawan yang baik. Kita terpengaruh dengan melakukan perkara-perkara keburukan seperti dadah ini. Hai sekali bapa juga perlu memantau anak-anak mereka dan membimbing anak-anak mereka agar tidak menjerumus atau terlibat dalam dadah ini. Bik, sorry lambat. Tak apa. Kau on tak malam ni? Mestilah on. Jom. Syah keluar dulu Dah malam lah Syah. Orang perempuan tak elok keluar malam-malam macam ni. Mak! Syah dah besar ke mak? Pandai-pandai lah Syah jaga diri. Kalaulah Syah tak terlibat dengan dadah. Dadah membunuh, jauhi dadah. Hello kawan-kawan, saya Aiman. Jadi kepada kawan-kawan saya, jangan mudah terpengaruh dengan rakan sebaya dan keadaan sekeliling yang merosakkan. Hashtag tak perlu steam guys. Sini saya bersama poster saya. Kempen anti dadah 2021. Dadah membunuh, jauhilah dadah. Lebih baik cegah. Sayangilah nyawa anda. Firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 90 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya kotor, keji dari perbuatan syaitan. Oleh itu, hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Juga firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 195 yang bermaksud, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. Riwayat Muslim. Khamar bermaksud arak, ditujukan kepada hal yang memabukkan secara umum seperti candu dan ganja. Sekian sahaja dari kami. Semoga anda mendapat manfaat dan kebaikan dari kempen anti dadah ini. Semoga sahaja kita tidak terlibat dengan perkara keburukan seperti dadah ini. Assalamualaikum.